Right, Assalamualaikum. Apa khabar tuan-tuan? Selamat petang. Saya ucapkan kepada semua usahawan Solbi, semua rakan niaga Solbi dan juga tuan-tuan dan puan yang hadir bersama dengan saya. Alhamdulillah, syukur dapat lagi kita bertemu lagi pada petang ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita dapat belajar sesuatu pada petang ini. InsyaAllah dalam slot sesi santai tapi sampai bersama Sifa Auto, pakar otomasi bisnes anda, hidup berjasa, rezeki luar biasa insyaAllah. Alright, okay. Tuan-tuan dan puan, hadirin hadiran yang bersama dengan saya. Alright, so bersama siapa yang sama dengan saya ni? Boleh tak anda tulis komen hadir, tulis di ruangan komen dengan chat, tulis komen hadir. InsyaAllah. Right, thank you so much kerana hadirkan diri dengan begitu awalnya untuk sesi petang ni. InsyaAllah kita akan cuba buat short and simple. Nama pun santai. Kan? Kita santai-santai saja petang ni. Dalam masa yang sama kita akan beri input yang sampai. InsyaAllah. Alright. So bersama dengan saya. Siapa lagi bersama dengan saya pada petang ini? InsyaAllah. Kita ada Tuan Fadli. Alright. Kita ada Najwa Najib. Alright. Okay, good. Come on. Anyone yang bersama dengan saya mungkin boleh tulis dekat ruangan chat supaya saya beritahu siapa yang bersama dengan saya pada petang ini, insyaAllah. Right, thank you so much yang hadir. Okay, so tuan-tuan dan puan, kita dah nak masuk tahun 2022. Alright, tahun 2022. Tahun yang sangat-sangat kita nanti-nantikan. Bagi saya ialah is a good tahun yang menggembirakan, tahun yang akan menjadi luar biasa, tahun yang akan lebih baik daripada tahun ini, insyaAllah dia akan jadi better. InsyaAllah tahun depan kita akan lebih berkembang dengan lebih baik lah, senang cerita kan. Lagi-lagi terutamanya bagi anda yang berniaga. Okay, so kita nak bercakap tentang apa idea bisnes tahun 2022 ni kan. Apa yang boleh kita sama-sama kita nak capai ataupun sama-sama kita boleh terokai kan, peluang-peluang perniagaan, peluang-peluang bisnes yang akan kita boleh capai. Okay. So boleh tak anda sharekan dekat komen, apakah anda rasa idea bisnes. Kan nama pun santai, kita santai je kan. Bukannya semua benda kadang-kadang saya yang kena bagi, kadang-kadang idea anda pun menarik kan. Idea yang menarik mungkin kita sama-sama idea anda saya sampaikan dekat semua orang. Right, so kalau anda ada cadangan idea, apakah idea bisnes tahun 2022, tolong sharekan dekat ruangan komen supaya kita sama-sama dapat belajar perkongsian. So untuk makluman semua tuan-tuan, so probably kita dah sedia maklum tentang bajet 2022. Okay, so apa yang kita boleh terokai? So before kita nak cerita pasal idea bisnes, why not kita sama-sama ketahui juga kan dari segi perkembangan Malaysia kita ni, apakah benda-benda benefit yang mungkin kita boleh terokai, yang sama-sama kita boleh ambil peluang yang telah disediakan oleh bajet 2022. Okay, so mungkin ada yang tahu, mungkin sebahagian daripada kita yang belum tahu. Alright, so why not kita sama-sama terokai. Alright, insyaAllah. Okay, itu dia bantuan untuk perniagaan bajet 2022, right? So benda ni kita memang boleh tengok, boleh disclose, tak ada masalah pun. Dia hanyalah website yang kita akan nampak, kita boleh tengok kat sini, right? Apa yang akan ada, bantuan perniagaan akan datang. Sebenarnya senang je kan, kita nak tengok apa peluang-peluang bisnes, idea-idea yang probably menarik untuk kita sertai. Antaranya ialah bantuan kewangan dan pembiayaan. Yang ini ada pembiayaan kredit mikro tanpa faedah untuk 6 bulan pertama. So benda-benda ni tuan-puan, you kena ambil peluang. So sebab apa kadang-kadang kita kata kat sini kan tanpa faedah maksudnya without interest 6 bulan pertama. So benda ni kita boleh apply. So bila mana kata kita boleh apply, so ini semua adalah peluang untuk kita tambah baik, untuk kita improve kita punya bisnes kita dengan cepat. Dan saya rasa dalam 6 bulan ni, untuk 6 bulan ni pertama ni, dia kata tak ada faedah ni, bermaksud sebenarnya kalau kita buat betul-betul kita dah boleh balik modal lah, senang cerita. Kita dah boleh cover up pinjaman yang kita dah pinjam sebenarnya. Alright, kalau kita tahu cara yang method yang betul, strategi yang betul. Alright, so ni sebenarnya adalah benda-benda yang kita kena nampak. Alright, bantuan apa lagi kita kata? Kat sini ada grant padanan untuk Malaysian Co Investment,
CIF, okay, satu pelaburan untuk investment pula. So investment yang padanan crowdfunding ni pun adalah salah satu peluang. Crowdfunding lagi best because investment dia tak ada bayar balik pinjaman, dia adalah dividen, keuntungan yang berbentuk dividen. Alright, dan yang ini yang saya nak tekankan ni, skim geran pendigitalan PKS berjumlah 200 juta ringgit. Alright. So ini benda yang kita kata bukan main-main, bukan jumlah yang kecil tuan-tuan, jumlah yang sangat-sangat besar. 200 juta untuk penjitilan PKS. Maksudnya apa tuan-tuan? Digital. Apa dia tulis? Digital. Berita baiknya, probably mungkin kita juga Solvi One pada tahun depan insyaAllah akan jadi salah seorang pengeluar digital lah. Maksudnya akan dapat pampasan ataupun salah satu yang mungkin akan ambil peluang ni untuk dapatkan geran ni lah. Supaya apa? Geran ni bukan untuk kita, geran ni untuk anda sebagai usahawan kan. Susah untuk anda apply secara perseorangan untuk minta geran dapat sistem software. So mungkin insyaAllah kami dalam Solvi pun akan minta geran ni supaya software yang kita ada ni, software yang kita miliki ni probably memang untuk digitalkan produk anda. So of course kita akan cuba apply, kita akan cuba bantu seramai yang mungkin usahawan supaya ada kuota yang lebih besar. So that's why tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat yang sentiasa bersama dengan Solvi, yang sentiasa orang kata apa, tak tinggalkan Solvi kan, sentiasa sertai kelas-kelas bersama dengan Solvi. Alright, so saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah mungkin ini sedikit manfaat, benefit yang kita nak cuba bantu anda. So bagi anda, kita tak tinggalkan anda. Bagi anda yang sertai live kita ataupun tengok kita secara live recording kita, alright, it's okay, kita melihat anda, kita orang cakap membaca sesiapa saja yang hadir. That's why saya tulis komen hadir. Always komen hadir bagi anda yang hadirkan diri dalam sesi live kita. Supaya apa? Supaya kami nampak anda, supaya kami boleh utamakan anda, supaya peluang-peluang yang begini kita akan utamakan anda. Kan? So insyaAllah sekiranya kita dah dapat lock kita punya geran ini, kita dah dapat sertai bersama, alright, dapat padankan, dapat skim geran ni, insyaAllah of course benefitnya tak lain tak bukan kita nak kembali kepada pengguna-pengguna Solvi, kita nak kembalikan kepada semua usahawan di Malaysia ini, insyaAllah. So benda-benda ni that's why kita nak cuba perjuangkan supaya duit nilai yang geran diperuntukkan ini disalurkan ke tempat yang betul, kan? Disalurkan untuk penggunaan yang betul, insyaAllah. Okay, so ini adalah benda yang you kena nampak. Pendigitalan PKS berjumlah 200 juta. So bermaksud ada banyak sangat peluang-peluang yang mungkin anda boleh grab untuk bantuan tahun 2022. So apa yang kita faham, kita kata kat sini adalah pemulihan bersasar. So apa yang maksud pemulihan kan? Tahun 2022 akan ada banyak benda yang akan naik. Ekonomi akan mula naik. Ekonomi akan mula kembali pulih. InsyaAllah tak adalah kata 100% tapi dia akan pulih sikit demi sikit. Right, yang kat sini bukan sahaja kata pembiayaan kewangan. Kita ada pengambilan pekerja kat sini kan. So benda-benda ni semua ni peluang tuan-puan. Nampak tak? Apa dia? Pekerja asing. So maksudnya kalau you buat bisnes yang mungkin perlukan kita kata apa, labor ataupun tenaga kerja kan, apa kita panggil tenaga buruh buruh pekerja yang menggunakan pekerja asing, semua ni ada peluang. Bisnes-bisnes yang mana yang you boleh expand, mungkin you perlu buka kilang. So kalau you ada buka kilang, so peluang-peluang ni you boleh dapat kan. Apa lagi? Wanita, nampak ni golongan wanita. Okay, dan sektor, nampak kat sini saya nak cakap golongan rentan, wanita, ICT, pelancongan. Okay, bila masuk ada dalam senarai inisiatif ni, bermaksud apa? Bermaksud ini adalah peluang-peluang idea bisnes yang you boleh buat pada tahun 2022. Okay, saya nak bagi nampak benda ni. Alright, perantis. Apa ya? Perantis ni apa dia? Maksudnya kalau kita nak cari newcomer yang sekadar orang apa part timer kan. Part timer ni semua ni boleh ambil. Boleh dapat pekerja gig ni yang buat kerja-kerja ringan, mikro ni semua boleh ambil kan. So semua ni peluang tuan-tuan, semua ni peluang untuk anda ceburi peluang perniagaan. Lagi akses pasaran apa ni,
Yang ini apa benda ya? Okey. Matching fund. Pun sama juga apa ni? Untuk apa? Mikro, kecil dan sederhana. Semua ni boleh ambil, tak ada masalah. Maksudnya bukanlah maksudnya kita boleh ambil. Peluang-peluang yang mungkin anda boleh grab. Tak ada kata semua boleh peluang, boleh ambil. Tapi cerita katanya boleh. Yang ini pelancongan. Pelancongan pun boleh ambil. Lagi kat sini. Nampak ni. Alright. Yang ini perusahaan sosial, halal, kraft tangan, pertanian, usahawan tempatan yang beralih kepada khidmat digital. Maksudnya apa? Apa sahaja bisnes tempatan, usahawan tempatan yang nak beralih ke digital. Payment yang digital, kedai digital, alright, apa lagi? Sistem digital. Untuk apa? Untuk berdagang, e-dagang ni, semua ni adalah peluang-peluang untuk anda grab. Okay? So, that's why hari ni saya nak kongsi kepada anda kenapa anda kena bersiap sedia pada tahun ini 2021 ni, siap sedia. Ini idea-idea yang anda nak buat. Pelancongan lagilah, pelancongan memang of course lah. Lagi bantuan kreatif. Ni kreatif ni. Kreatif semua ni, nampak ni. Alright, industri kreatif, dana kandungan digital, alright, filem, lagi multimedia, okay. Semua benda ni adalah benda yang you boleh join, yang kita boleh ambil peluang. Apa ni? 20 juta. 20 juta bukan sikit, banyak, sangat banyak. Ni semua adalah peluang-peluang yang kita boleh grab. Right, ni semua adalah daripada bajet 2022 punya bahagian untuk perniagaan. Alright, so akan ada banyak lagi peluang-peluang yang akan naik. Okay, benda-benda yang kita kena nampak kat sini. Itu dia. Okay, kita dengar sikit perkongsian daripada Puan Najwa Najib. Selama ni saya jual online, tapi sejak ada FBO dan Wabo rasa dah boleh nak buka gerai offline. Jual santai-santai tepi jalan. But offline ni kita rasa dah kat software jimat. Thank you so much Puan Najwa Najib. Masya Allah. Amazing. Jual apa tu? Boleh tak share kan? Jual apa tu? Jual apa tu? Jual online. Jual apa tu? Ni Puan Najwa Najib ni. Nampak dia kongsikan. Menggunakan sistem FBOOM dan Wabus. Online lah. Yang tu online kan. FBOOM sebelum ni kita yang nak kena buat posting kat Facebook, kita yang nak kena buat posting dekat WhatsApp kan, kita yang nak kena reply. So benda-benda tu semuanya kita kena buat kan, kena pakai tenaga kita. Tapi adanya FBOOM Wabus dah mudahkan, bukan kita yang buat, robot yang buat. Sistem yang tolong buat, hantar iklan, hantar buat marketing untuk kita. Dan kita hanya boleh fokus dekat mana? Kita dah boleh fokus. Sebab kata Puan Najwa tadi kan, boleh start fokus nak buka gerai santai-santai kat tepi pasar malam ke, dekat ni ke kan. Sebab dah boleh expand. Why not kita tak? Kalau boleh expand, why not kita expand, betul tak? Kan? Sebab dah benda dah jalan, kita offline dah buka. Ekonomi dah start buka, so why not kita ambil peluang. So betul, exactly. InsyaAllah, bukan kata tepi jalan je. Saya kata Puan Najwa ni one day insyaAllah dah boleh buka terus office, dah boleh buka terus kedai sendiri kan. Boleh masuk dalam mall ke, insyaAllah, mana kita tahu kan, bila dah berkembang dengan jayanya, insyaAllah, amin. Okay, so itulah sebanyak right, sebanyak apa peluang-peluang bajet 2022. Thank you so much bagi love dekat saya. Thank you so much. Alhamdulillah, syukur. Okay, so itu sebanyak yang dah diiktiraf, maksudnya yang dah dikeluarkan dekat dalam website bajet 2022, dan itu website rasmi government. Alright. So dari segi sudut luar pula, dari sudut pelabur, investor, dari sudut peluang-peluang yang kita kena nampak. So benda-benda ni tuan-puan, kita nak kena start explore. Kita nak kena start fikirkan apakah bisnes yang boleh kita expand, bisnes yang kita boleh sertai, idea-idea apa yang boleh kita keluarkan untuk kembangkan kita punya bisnes, maksudnya ekonomi lah, kembangkan ekonomi Malaysia ni. Right? So antara apa-apa idea. So kalau you guys ada idea, you guys ada sedikit cadangan, mungkin tulis kat komen. Boleh tulis kat komen supaya saya boleh bacakan apakah idea-idea bagi anda, cadangan anda untuk berkenaan dengan bajet 2022. Alright? Okay. So saya kongsikan yang pertama dulu, boleh? Saya kongsikan yang pertama ni. So hari ni kita santai saja, insyaAllah. Santai je. So apa yang pertama sekali yang kita boleh sertai, yang first business, probably adalah bisnes-bisnes yang berkenaan dengan digital. Berkenaan dengan digital. So ini peluang yang kita kena nampak, bisnes digital. Sebab apa? Sekarang ni government pun dah memang kerahkan ataupun dah memang bawa misi Malaysia ni ke arah digital.
digitalisasi. Saya digital. Dia dah start tahun ni dah. Dia dah start couple of year dah sebenarnya digital ni. Cumanya dia belum lagi sharp lah. Dia belum lagi kukuh lagi. Right? Seperti yang kita sedia maklum platform-platform digital. Apakah contoh-contoh platform-platform digital? Contohnya company yang buat website. So website itu adalah part of digital. Company yang buat e-commerce itu adalah digital. Contohnya macam Shopee, Lazada, digital. Okay, so siapa lagi, company mana lagi, apa lagi contoh-contoh digital? So banyak benda yang berkenaan digital. Kalau anda buat aplikasi, buat satu apps untuk bantu rakyat Malaysia, satu apps untuk bantu community, satu apps untuk bantu usahawan, itu adalah digital, produk digital. Alright, itu adalah produk digital. So anything yang berkenaan digital adalah benda yang kita tak boleh pegang tapi dia boleh mendatangkan hasil. Canva adalah digital, hasilkan satu apa itu panggil poster tanpa perlu bersusah payah kan. Semua dah ada template, dah siap-siap ada dah. Okay, so itu adalah produk digital. Ada banyak lagi contoh-contoh digital yang kita boleh sertai, yang kita boleh join. Contohnya macam produk software, macam kita Solvi kan. Solvi adalah digital. Produk Solvi, sistem FBU, Muabu semua adalah digital. Maksudnya tetap boleh pegang tapi dia adalah digital. So antara bisnes yang you boleh ceburi di masa akan datang tahun 2022 adalah bisnes digital, bisnes yang ke arah digital. Okay, ataupun tak semestinya digital, ataupun bisnes you adalah bisnes fizikal tapi you punya bisnes fizikal nak digitalkan dia. Kan, so you kena fikirkan idea. Kalau you dah ada start on off, you ada bisnes sendiri, so macam mana you punya bisnes ni nak digitalkan dia. Okay, yang mana payment semua melalui online, yang mana proses pembelian melalui online, yang mana receipt, invoice semua melalui online, itu semua digital. Okay, clear? So you, antara biggest idea yang kita boleh ceburi adalah bisnes yang berkenaan dengan digital. Right? So ataupun erti kata lain, benda yang paling mudah iaitu yang mana kalau you join apa-apa bisnes orang lain, okay, kalau you nak buat bisnes atau you nak join bisnes orang lain, ialah make sure yang mana you tak perlu bersusah payah dah. Okay, you mana you tak perlu bersusah payah dah. Maksud saya tak perlu susah payah dari segi apa? Dari segi you tak perlu lagi nak pergi post barang, you tak perlu lagi nak minta payment melalui customer yang nak kena back in kat kita nak kena back in kat company, tak payah. Kan? Semuanya terus transaksi tu terus melalui company. Kan? Duit tu terus melalui company. Kita hanya dapat terus commission base sahaja. Alright, lagi apa? Orang nak buat pembelian terus melalui website, itu digital. Maksudnya you nak buat bisnes yang dah sedia ada dengan website, dah sedia ada dengan payment gateway, yang mana customer dah terus buat payment, dah sedia ada dengan invoice. Kan, invoice tu dah terus auto generate selepas pembayaran. Okay, dan dah juga disedia ada dengan database management. Maksudnya ialah you boleh access database, nombor telefon, email, maklumat pelanggan. So semua bila mana you join business yang ada that platform yang ada detail semua tu, insyaAllah itu semua adalah barang baik, itu semua adalah peluang-peluang yang you boleh sertai. Sebagai contoh, bisnes dalam Solvi kan. Kita Solvi ni kita dah ada, memang ada platform, kita dah memang ada satu sistem yang mana you boleh access untuk dapatkan link website you sendiri. You tak perlu buat website, bayar buat website, you dah memang boleh dapat website sendiri, dan you boleh dapat earn based on jualan yang you buat. Dan you pun boleh recruiting, you boleh recruit orang untuk dapat lebih besar team, untuk besarkan you punya empire team, dan semua team tu semua dah disistematikkan. Right, so itu adalah part of digital. Maknanya daripada produk fizikal dah digital kan. Dah banyak ada bisnes-bisnes yang digital. Sebagai contoh, company brand besar, saya ambil contoh company Supercube company Supercube sekarang dah famous dekat billboard dah ada, dekat radio pun dah ada kan, dan pembeli alhamdulillah syukur Supercube punya team, right, kita tak adalah kata HQ sendiri, tapi team Supercube yang ambassador Supercube ni pun pernah bersama dengan Solvi buat JV bersama dengan Solvi. Kita pernah adakan program bersama dan kita pernah anjurkan secara di platform online. So alhamdulillah syukur kita adalah part of it, dan kita boleh katakan sistem dia mereka sangat sistematik, right? So that's why mereka boleh henjut, right, walaupun dah tempoh 1 tahun tapi mereka dah boleh buat jutaan ringgit dah.
So sistem apa Super Cube tu baru je 1 tahun kan, produk kesihatan minuman, tapi mereka ni dah digitalkan dia. Digital dari segi apa? Pembayaran, website, sistem management, team, agent semua dah sebenarnya ni dah digitalkan. So that's very powerful yang kita nak bagi tahu, itulah benda yang kalau you buat bisnes yang boleh digitalkan dia. Yang mana yang ada website. So kalaulah bisnes yang seperti Supercube tu dah sukses kan, mereka baru-baru ni kita tengok launching dia semuanya online semata-mata kan, buat secara grand launching, hadiah, grand reward, apa semua yang adalah online kan, cabutan betul apa semua ni adalah online semata-mata, tak ada buat fizikal pun, tapi mereka dah sukses boleh buat jutaan ringgit. So ini benda-benda yang kita kena nampak, this opportunity, peluang-peluang yang kita patut sertai, yang patut kita kena nampak. That's why lah government pun ada inisiatif untuk ada keluarkan bajet tentang digital kan, digital. Alright, so dalam masa yang sama, digital juga ialah anda boleh masuk investment digital asset. Digital asset maksudnya bisnes-bisnes yang ke arah digital asset. Apa dah contoh-contoh digital asset? Sebagai contoh cryptocurrency kan, cryptocurrency iaitu pelaburan Bitcoin, investment. Alright, so that pun adalah satu bisnes yang bagus. Alright, so dia adalah bisnes yang bagus because of dia adalah digital asset, yang mana kita simpan, lagi lama kita simpan pun lagi bernilai lah dia. Contoh kita simpan Bitcoin, satu Bitcoin sekarang kita beli lagi 2-3 tahun lagi bernilai. So investment, bisnes-bisnes yang berkenaan investment juga adalah yang tengah naik top trending sekarang ni, betul tak? Okay, so itu adalah idea. So bila kita cerita pasal this idea tentang digital, so of course tak lain tak bukan idea bisnes yang you boleh join adalah bisnes yang berkenaan dengan affiliate marketing. Affiliate. So siapa pernah dengar affiliate? Ada tak yang tak clear tentang affiliate? So affiliate adalah tuan-puan, macam mana nak cerita? Okay, sekejap. Right, affiliate ni, affiliate, business affiliate adalah business yang mana kita ni nak daftar tak perlu kena bayar. Tu benda yang first thing lah, affiliate. Alright, so lagi adalah affiliate marketing adalah di mana kita hanya sebarkan link sahaja. Itulah affiliate. Dia register melalui link sahaja. Dia buat pembayaran melalui link kita, dia buat pembayaran melalui website kita dan kita dapat commission. Tapi proses untuk penghantaran produk, proses untuk servicing, semua bukan kita. Semuanya adalah melalui company yang uruskan. Itulah affiliate marketing. So antara idea kalau you nak buat bisnes ialah you buat bisnes yang ada affiliate marketing. Sebab dia mudahkan urusan, dan juga macam contoh Supercube juga adalah salah satu yang ada sistem affiliate, iaitu dia sebarkan link, dia buat pembayaran dalam sistem tu dan sistem yang tolong. Okay, so that's why kalau you nak buat bisnes 2022, antara benda yang kita boleh join adalah bisnes affiliate. Dan tuan-tuan dan puan, maklumat semua, affiliate marketing ataupun affiliate, bisnes affiliate sekarang ni dia lagi menguntungkan, kan, lagi menguntungkan daripada dropship. Okay, kalau dropship baru je untung kita kecil, margin kecil, tapi affiliate untung besar. Affiliate untung besar. Boleh bagi untung anda RM30, RM50, RM100, itu semua. Okey. Dan bagi saya tuan-tuan puan ialah kalau you nak join satu bisnes, you join bisnes yang margin untung tu up, boleh kata paling kecil RM20 lah. Paling kecil. Ataupun sebaiknya minimum RM30. Bagi saya ialah you nak buat bisnes apa-apa, join mana-mana bisnes, you tengok keuntungan diberi company bagi dekat you adalah RM30 dan ke atas. Itu the best thing. Alright, ataupun kalau bukan RM30 dan ke atas pun, at least kalau saya jadi agent, kalau saya naik jadi stokis, saya boleh dapat this untung. Okay, margin. So benda ni you kena nampak this peluang-peluang. Alright, janganlah kita kata buat bisnes, jangan join yang bisnes yang jual harga yang murah, harga yang RM5, harga yang RM10, penat. Benda yang sama, and you kena buat aktiviti yang sama tapi margin you kecil. Why not you buat bisnes yang margin besar, walaupun harga dia mahal, katakanlah harga produk tu RM50, harga produk tu RM70, harga produk tu RM100, kan, nampak macam mahal, tapi sebenarnya itulah the best thing, iaitu yang mana untung you pun besar, margin you pun besar, kan. Sekarang ni RM50 pun, nilai RM50 pun kecil, kan, apatah lagi kalau you punya untung baru untung RM10, lagi kecil.
Sebab apa tuan-puan? Bila in future tuan-puan, of course kita kena invest dekat teknologi, invest dekat marketing, invest dekat design, poster, semua tu cost, semua tu cost. Kan? Kalau kita buat bisnes yang untung kecil, untung yang margin ni sekadar RM5, RM10, so susah sikit kita nak invest tu benda-benda yang besar-besar. Susah sikit kalau you nak ada team, kan? Macam mana kalau untung margin you kecil RM5, RM10, nak ada team yang ramai. Dan nak hire orang pun takut-takut. Kan walaupun kita ni dah rasa dah bagus nak expand ni, tapi nak hire orang pun takut. Dengar macam puluh-puluh ribu sales, puluh-puluh ribu, tapi income kecil. Sebab apa? Margin terlalu kecil. So antara idea business yang you nak join ialah you join lah business yang margin besar, margin yang boleh bagi RM30 ke atas. Alright, so apa sahaja business yang nak join, make sure business tu RM30 dan ke atas. Okay, dapat? Tu. And then affiliate ni, yang mana kata menarik ni, macam Sovi pun adalah affiliate. Maksudnya you nak daftar jadi rakan niaga Sovi pun percuma. That's why kita ada lebih kurang almost 10,000 rakan niaga Sovi Hero yang mendaftar sebagai rakan niaga. So siapa yang daftar pada tahun ini, sekadar nak bagi tahulah, siapa yang daftar pada tahun ini, InsyaAllah kalau you tahun depan kita akan migrate ke sistem baru. Sovi akan di-upgrade ke sistem yang baru, sistem yang lebih canggih, iaitu yang di mana pelanggan user ni, bagi yang nak dapat sistem Sovi, software Sovi, dia tak adalah lifetime, dia ada subscription monthly atau yearly. Maksudnya you kena bayar bulan-bulan. Tapi siapa yang dah beli dapatkan software pada tahun ini, dia tak kena bayar dah tahun, dia dah lifetime. Maksudnya dah dapat sistem software Wabus ni lifetime, boleh pakai seumur hidup, tak ada masalah. Okay, tapi kalau yang tak dapatkan lagi, beli tahun depan dah tak dapat dah. Okay, dia akan dah kena bayar bulan-bulanan. So of course kalau bayar bulan-bulan, of course kita dalam buat bisnes ni kita kena migrate ke sistem baru. Migrate ke sistem baru, so siapa yang daftar pada tahun depan nak daftar jadi rakan niaga pun kena bayar. So dia tak ada free, dia tak free dah macam sekarang. Siapa nak daftar rakan niaga free. So siapa yang daftar sekarang, bila nak migrate ke sistem baru dia tak kena bayar free. Tu benda yang kita nak share lah bagi siapa yang berminat nak bersama sebagai rakan niaga Sovi Hero. Okay, so itu adalah contoh idea-idea bisnes yang saya dah kongsikan kepada tuan-tuan dan puan. Alright, so apa ni? Okay. Daripada Nuraniza NJ, tuan, bisnes pre-order macam mana nak digitalkan dia? Bisnes pre-order ni apa? Bisnes apa? Barang apa? Sebenarnya dah memang boleh digital. Basically pre-order pun dah kita kata digital. Maksud digital ni maksudnya ialah orang bayar dulu, orang dah buat payment dulu, tapi barang tu tak sampai lagi. Barang tu dah dikumpulkan dalam pre-order. So benda ni, barang bisnes pre-order ni sebenarnya memang boleh lah, boleh digital kan, iaitu adakan website. Maksudnya orang buat pembayaran, pembelian semua melalui website. So bila dia buat pembelian, dia ada bukti resit, ada resit yang dia buat pembayaran secara pre-order. Dan memang dekat antara platform yang senang, contohnya macam Order Sini kan. Order Sini adalah satu platform yang senang untuk kita nak buat website. Itu antara platform yang mudah. Dulu susah kan, dulu kan sekarang susah, dulu susah nak buat website, susah. Sekarang dah senang. Dan nak langganan untuk langganan untuk ada website pun dah murah. Tak macam dulu. Dulu nak buat website mahal. Nak kena ada kita panggil domain hosting pun mahal, cost. Tapi kita tumpang domain orang, hosting orang, jadi murah. Okay, sangat senang. So Puan Nuriza pergi explore tentang website lah. Pergi explore macam mana nak buat website, sebab dalam website senang. Kita dah boleh order, orang nak buat, kita ni business pre-order pun boleh buat. Sebab apa? Sebab orang boleh buat payment, orang akan dapat invoice, orang akan dapat notification, kita pun dapat email dia, dan kita pun boleh follow up dengan dia. Okay, tu cara nak digitalkan dia lah. Secara online sahaja pun orang dah boleh buat payment pre-order. Okay, dapat setakat ini. Itu adalah sedikit idea tentang idea-idea bisnes. Saya kata tadi, bisnes yang berkenaan dengan idea digital, bisnes yang ke arah digital, itulah satu peluang yang besar untuk tahun 2022, sebab semua orang dah ke arah digital. Dan juga bisnes yang kita kata peluang untuk anda improve adalah bisnes apa? Bisnes servicing. Bisnes servicing maksudnya bisnes yang ke arah servis. Servis kan, you buat bisnes yang servis pun adalah peluang-peluang yang sangat besar. Servis untuk buat SSM, servis untuk
apa lagi, servis untuk decoration rumah, servis untuk surprise delivery, servis untuk apa saja bisnes yang ke arah servicing. So itu adalah lubuk peluang-peluang untuk anda ceburi. Dan servis membuat copywriting, servis untuk buat iklan, marketing, servis buat marketing pun adalah sangat peluang sangat besar. So kalau you tanya bisnes apa yang servicing yang boleh menguntungkan, adalah you buat servis marketing. Servis marketing adalah satu bidang yang akan jadi bidang yang ramai orang cari. Akan jadi bidang yang ramai orang cari, ramai orang akan ambil lah. Okay, servicing, right? Lagi-lagi servicing tentang digital platform, servicing marketing, servis untuk mendaftar account, servis untuk macam mana nak semualah senang cerita kan, servis untuk dapatkan bantuan bajet. Contoh, apa saja idea yang mana orang tak pandai, orang tak mahir, anda boleh buat servis, right? So ini semua peluang untuk anda ceburi servis. Sebab apa? Ekonomi sedang naik. Apa saja benda yang apa cabaran orang, mungkin orang tak pandai nak buat accounting, servis buat account. Orang tak pandai nak buat website, servis buat website. Orang tak pandai nak buat kolam, buat group WhatsApp, buat channel WhatsApp sendiri. Kita buat servis channel sendiri. Okay, itu semua adalah servicing, peluang-peluang yang mana anda boleh sertai. Right? Orang tak pandai nak buat post, anda dah ada FBoom, anda boleh buat servis. Okay, di sambil anda buat FBoom, gunakan sistem FBoom, Waboost untuk buat buat marketing. Okay, so antara peluang yang you boleh buat ialah bukan sekadar you sendiri punya produk, you boleh buat servis untuk periklanan. Siapa yang nak iklankan produk dia, saya tolong, bagi saya bantu. Alright, boleh buat charge servis RM30 ke RM50 sehari ke untuk bantu usahawan. Okey, lagi servis ni tak semestinya usahawan, apa saja kat luar sana yang dekat market ni, apa saja peluang, cabaran, masalah yang you nampak, you boleh buat servis. So peluang bisnes, idea bisnes 2022 ialah bisnes ke arah servicing. Okey. Lagi antara lagi bisnes yang you boleh ceburi adalah bisnes pelancongan, bisnes yang ke arah pelancongan, tourism. So insyaAllah ekonomi akan start naik, pelancongan akan start buka. So mungkin yang mana nak buat bisnes untuk kereta sewa, rumah sewa, bisnes untuk buka kedai makan, disebut pelancongan ni, kedai makan pun is part of pelancongan juga. Ataupun you boleh buat macam tempat macam Penang, dia buat kecil je. Contoh kat Penang tu street art, Penang street art. Lagi contohnya Penang upside down, rumah terbalik kan. Kita pergi tu tempat bergambar rumah terbalik je kan. Dia buat dalam bentuk pelancongan. Rumah terbalik tu upside down, dulu tak ada, sekarang baru ada tau. So nampak ekonomi start pulih dan bisnes dia tengah rancak. Maksudnya orang datang tempat tu nak pergi tempat tu. Kan. So this idea pelancongan, kalau you ada modal yang besar, income yang besar, why not you ceburi dalam bidang pelancongan, iaitu you invest kat satu tempat, you buat benda macam konsep macam upside down, yang rumah terbalik tu, ambil gambar untuk benda semua terbalik, macam ibarat you terapung. Okay, so itu semua barang tu semua adalah potensi untuk you improve lah. Okay, antara idea. So of course tu adalah idea yang mana peluang untuk you improve dalam you buat bisnes tahun 2022. Okay, so lagi adalah ke arah finance and orang kata tahun 2022 adalah antara yang you boleh trend yang you boleh masuk adalah multimedia. Okay, video editing, video expose tentang social media. Okay, so itu semua adalah peluang-peluang bisnes. Dan satu lagi bisnes yang you boleh buat adalah bisnes bisnes tentang bisnes influencer. Bisnes influencer maksudnya ialah you boleh start grow you punya account di Facebook, account Instagram, account TikTok, supaya you boleh jadi influencer, supaya you boleh dapat projek-projek besar. Kawan sebaya yang saya dulu satu universiti saya, dia buat macam jadi model lah, tapi dia bukanlah model, dia macam influencer kat social media, sampai mana Honda, tak silap saya lah, Honda ambil dia sebagai model
untuk kereta tu. Dia wanita lah, perempuan kan. So saya macam dahsyat sangat lah kan. Kawan sebaya dulu belajar sekolah, satu universiti yang sama, tapi alhamdulillah hari ni dia dah jadi orang yang famous dan dia dapat job-job yang besar sebagai model-model yang dahsyat lah. Honda ambil itu kira dahsyat lah bagi saya kan. Okay, so itu antara benda-benda yang you boleh ceburi. Okay, ada banyak lagi peluang platform, tapi saya rasa setakat ini pun dah cukup banyak dah peluang-peluang platform-platform yang you boleh ceburi, bisnes-bisnes yang boleh ceburi. Okay, kalau you punya bisnes sekarang, you dah ada bisnes sekarang, benda yang you boleh buat adalah bisnes yang you ada sekarang ni, apa yang you boleh explore, apa yang you boleh improve adalah you kena digitalkan dia. Benda yang selama ni you buat payment secara manual, you buat website pun tak ada, start bagi ada website, start bagi ada payment secara automatic. You kena buat payment automatic, you kena ada SSM, of course. Alright, you kena pergi register account SSM, pergi buka account bank company, enterprise pun tak ada masalah. It's okay, supaya you mudahkan urusan untuk online kan dia, buat auto payment. Okay, so itu semua adalah investment ataupun peluang-peluang bisnes yang saya dah dedahkan tahun 2022, idea-idea yang you boleh ceburi insyaAllah. Okay, so apa lagi, ada any idea? Kalau you ada idea, you boleh sharekan dekat komen insyaAllah. Okay, Nora Niza. Contoh ambil tempahan 70% barang dah siap baru bayar balance. Saya buat bisnes tempahan barang hiasan dari Turki. Barang dah siap baru bayar balance. Boleh ni boleh. Puan Nora Niza ni is good business import export. Bagi saya ialah business import export ni adalah satu business yang very powerful dan sangat besar lah, margin dia sangat besar. Yang untung tu besar. It's a good business. Alright. Yang mana boleh je buat, tak ada masalah. Bagi saya ialah untuk buat main tempahan ni pun boleh. Cuma you kena ada detail yang lengkap lah, kepastian lah. Maksudnya you kena influence orang. Itu adalah topik macam mana nak buat website lah. Bagi saya Puan Nora Niza ni adalah you kena belajar macam mana nak buat website yang cantik, website yang menarik supaya orang willing untuk buat pre-order punya payment. Okay, so yes, pergi daftar sistem order sini. Sebab order sini sangat-sangat mudah. Ejaan order sini, ORDERSINI, ordersini.com. So you boleh pergi explore kat situ semua tempat yang senang untuk buat pre-order. Memang ada, dia dah siap dah integrate untuk orang yang nak buat pre-order payment. Okay, so saya rasa setakat ini dulu perkongsian saya pada petang ini, sedikit sebanyak membantu anda santai tapi sampai insyaAllah, yang mana kita dah dedahkan idea bisnes tahun 2022. Alright, insyaAllah Solvi pun akan berkembang dengan baik. Doakan semoga Solvi akan menjadi lebih satu platform di taraf global, bukan sekadar di Malaysia. InsyaAllah mudah-mudahan orang kata keluaran Malaysia lah, produk keluaran Malaysia ini kan. Kalau lah kita ni tak adalah sepower macam Facebook dekat negara barat, Instagram dekat negara barat, bagaimana lagi? Samalah satu platform tu kan. Google dekat negara barat, YouTube dekat negara barat, Canva negara barat. Sekarang ni saya guna platform StreamYard negara barat. So mungkin lah kan, doakan kan salah satu keluaran Malaysia yang boleh dipakai di seluruh dunia. Contohnya adalah produk Solvi kan. InsyaAllah mudah-mudahan Solvi ni pun berada di tahap global yang boleh kita banggakan, keluaran anak muda, keluaran Malaysia kan, keluaran Malaysia yang mana menjadi salah satu company yang international di taraf global, yang mana dia boleh pakai dekat seluruh dunia. Iaitu sistem automation untuk marketing. InsyaAllah kita akan improve lebih baik. InsyaAllah doakan semoga Solvi pun akan berkembang dengan baik, dengan powerfulnya pada tahun 2022, pada tahun yang akan datang, dan kita pun dapat terokai di banyak platform insyaAllah. So terima kasih banyak-banyak kerana anda bersama dengan saya pada sesi petang ini daripada awal sampai ke akhir ni. InsyaAllah sekiranya ada peningkatan, ada perubahan, sekiranya kami mendapat geran-geran bantuan-bantuan daripada mana-mana bantuan, mana-mana NGO, mana-mana corporate, mana-mana government, insyaAllah kita akan salurkan kepada anda. So take note, ambil peluang dan sentiasa bersama dengan kami, sentiasa sentiasa buka dekat kami punya platform
Facebook page, buka kat kami punya Telegram channel, buka di mana-mana platform yang kami berada untuk anda dapat info-info perkembangan-perkembangan terbaru berkenaan dengan Solvi. InsyaAllah doakan semuanya berjalan dengan lancar. Semoga tahun 2020 lebih baik daripada tahun ini. Semoga kita persiapkan diri dengan azam baru, right? Semoga kita ada target yang baru, semoga kita ada KPI yang baru untuk tahun 2022 supaya kita lebih baik, kita dapat evolusi menjadi insan yang lebih baik, bisnes yang lebih baik, berkembang dengan lebih baik, insyaAllah. Alright, terima kasih tuan-tuan puan. Jangan lupa pada malam ini tuan-tuan puan, kita akan adakan seminar, seminar pecutan akhir, right? So bagi anda yang tak tahu, kita akan adakan seminar pada malam ini yang mana anda boleh sertai, iaitu seminar marketing episod 4. Right, sekejap saya share screen. Itu dia. Seminar marketing episod 4 yang itu seminar bangkit pasca banjir. Macam mana kita nak bangkit daripada pasca banjir. Okey, macam mana kita nak berevolusi lah. Senang cerita ialah daripada bencana yang berlaku kat kita ataupun musibah yang berlaku kat kita, macam mana kita nak bangkit semula, macam mana kita nak kembali buat capai balik kita punya momentum, kembali ada balik idea yang fresh, macam mana kita nak grab, macam mana kita nak panjat tangga ataupun kita ni dah mendaki dah, tiba-tiba ada musibah yang menyebabkan kita punya nak capai dah, sikit lagi nak capai dekat puncak gunung, tapi kita ada musibah berlaku, kita jauh kembali ke belakang. So kita nak bangkit balik, kita tak nak dah halfway kita mengundur ke belakang, kita nak kita bangkit, kita panjat balik sehingga sampai ke puncak balik, puncak kejayaan kita, insyaAllah. So kalau anda ke lapangan, jumpa pada malam ini pada jam 8.30 malam. So rujuk pada rakan niaga kami macam mana untuk join sertai pada sesi malam ini, ataupun anda boleh join melalui page Solvi Hero pada malam ini. InsyaAllah kita akan live kan di page Solvi Hero untuk sesi seminar bangkit pasca banjir marketing episod yang keempat, insyaAllah. Alright, so saya rasa setakat ini dulu perkongsian saya pada petang ini. Terima kasih kepada anda yang hadir. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Alright, itu saya dalam sesi santai tapi sampai bersama Sifu Auto, pakar automasi bisnes anda. Hidup berjasa, rezeki luar biasa. Itu saja. Bye-bye. Assalamualaikum.